Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Welcome back to Nota Kimia Syamirudin. So, untuk video malam ni ataupun video kali ni, saya nak kongsikan dengan awak semua topik yang ramai yang menjadi request untuk anak-anak murid saya, especially Form 4 kot. Form 5 pun ramai juga ni yang nak request untuk belajar topik ikatan kimia. Jadi malam ni kita nak pergi kepada topik yang berada dekat dalam bab 5 Form 4, iaitu tajuk dia ikatan kimia ataupun chemical bond dalam bahasa Inggeris. So, before saya nak pergi kepada benda yang kita nak go through dalam bab ni, benda yang pertama awak kena faham macam ni. Bila kita sebut je tentang ikatan kelas ataupun bond, nak kena faham maksud dia apa. So, contoh kita ambil kita manusia kan. Contohlah, kalau ini ialah seorang, saya ambil nama dia adalah Siti. Ni Siti. Jumpa dengan Sarah. Siti jumpa dengan Sarah. Dia orang ni pun berjumpa masa Form 1. Lepas tu membentuk ikatan. Kita panggil dia ikatan apa ni? Kita panggil lah dia ikatan bestie, ikatan persahabatan antara Siti dan juga Sarah. Kalau mak dengan ayah kita, contoh, saya ambil, katakanlah ayah kita ni ayah kita, jumpa dengan mak kita. Waktu mula-mula dulu sebelum kita ada lagi. So, mak kita jumpa dengan ayah kita. So, apa yang berlaku? Diorang pun sama juga membentuk ikatan. Ikatan apa kita panggil? Ikatan perkahwinan. Begitu. So, sama jugalah bila kita belajar tentang ikatan kimia ni kelas. Maksudnya ikatan ni, dia mestilah terbentuk daripada satu orang jumpa satu orang. Satu orang jumpa satu orang. Tapi dalam kimia, kita tak melibatkan orang. Kita melibatkan atom. Jadi, dalam ikatan kimia ni, bila sebut je ikatan kimia, dia mestilah terbentuk di antara ada satu atom jumpa dengan satu atom yang lain. Begitu. Contoh, ni adalah atom X. Nama dia. Jumpa dengan atom Y. Jadi dekat sini kita nak tahu kalau diorang ni berjumpa, apakah nama ikatan yang terbentuk. Macam tu. Jadi dalam ikatan kimia ni kelas, kita belajar dalam bab 5 Form 4 ada 5 semua ikatan. So 5 tu apa? Saya nak tulis sebagai checklist dekat sini. Jadi checklist yang kita akan go through ataupun benda yang kita akan belajar dalam bab ni, yang pertama adalah nama ikatan tu ialah ikatan ion, ataupun dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai ionic bond. Okey, yang kedua, nama ikatan tu ialah ikatan covalent. Macam tu. Ejaan dia covalent. Dalam bahasa Inggeris, covalent bond. Yang ketiga, banyak ikatan ni. Kalau kita orang, ikatan kasih sayang, ikatan persahabatan, ikatan perkahwinan. Diorang ni pun banyak juga. Yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Hydrogen ataupun dalam bahasa Inggeris hydrogen bond. Yang keempat ada lagi, nama dia adalah ikatan datif ataupun ikatan koordinat. Dalam bahasa Inggeris dative bond ataupun coordinate bond. Okey, dan yang kelima, ikatan yang terakhir kita akan belajar, nama dia adalah ikatan logam ataupun metallic bond. Macam tu. Saya translate kejap. Ion ni ionic. Sebab ada pelajar anak murid saya DLP juga kan. Okay, saya translate Covalent ni covalent macam biasa, ejaan sama, ejaan berbeza, sebutan sama. Hydrogen ialah hydrogen. Dative ataupun coordinate, dan logam ialah metallic. Begitu. Okay, ni adalah 5 ikatan yang kita akan belajar. Dan satu lagi benda yang subtopik ataupun benda yang keenam lah, saya tulis kat sini warna berbeza. Kita akan belajar last kali adalah tentang sifat fizikal. Sifat fizikal kepada siapa? Kepada sebatian ion dan juga covalent. Macam tu. Nampak pula kat belakang. Sebatian ion dan juga covalent. Dalam bahasa Inggeris, dia adalah physical properties of ionic and covalent compound.
Macam tu. So ada 6 benda yang kita akan go through dalam bab ini. So bila kita nampak 6 benda ni, checklist ni dikeluarkan untuk apa? Supaya awak tahu nak study bahagian mana. Okey, jadi saya nak pergi kepada yang pertama Ni adalah kita punya checklist. Okey, dalam ikatan kimia, saya nak tulis kat sini. Saya nak start dengan ikatan apa yang paling main, yang paling utama, yang kita nak kena tahu. Ikutkan yang lain pun penting je, cuma yang ni dia lebih ekstra penting. Sebab apa? Sebab markah dia banyak awak. So ada 2 ikatan yang paling utama, yang paling penting kita nak faham. Yang pertama saya tulis sebagai ikatan apa? Awak rasa ikatan apa? Yang pertama ialah ikatan ion. Okey, dalam bahasa Inggeris ionic bond. Dan yang kedua ialah ikatan covalent. Ini yang paling penting untuk kita tahu. Sebab apa secakap dia penting? Sebab dia banyak markah yang soalan boleh tanya. Dan dia boleh keluar paper 1, boleh keluar paper 2 juga. Okey, jadi kita nak pergi macam ni kelas. Bila sebut je ikatan ion dengan ikatan covalent, apa beza dua ni Macam mana kita nak tahu? Contoh soalan tu dia bagi dekat kita, nyatakan nama ataupun jenis ikatan yang terbentuk di antara atom X dengan atom Y. Kita ni tengok soalan tu macam nak kena fikir, ni ikatan apa Jadi saya nak ajar dengan awak macam mana kita nak tentukan benda tu ikatan ion ke ikatan covalent. Gitu. Ibarat macam tadilah. Macam mana so nak tahu tu ikatan yang terbentuk tu ikatan bestie ke, persahabatan ke, ataupun ikatan sebenarnya perkahwinan, kasih sayang. Mana satu? Jadi kat sini saya bagi tahu macam ni Bila awak nampak je ikatan ion, saya explain yang ni dulu. Bila awak nampak je ikatan ion, kena faham macam ni. Ikatan ion ni dia terbentuk di antara siapa dan siapa. Saya tulis kat sini Okey, ikatan ion dia terbentuk di antara atom apa dan atom apa. Macam tu. Jadi ikatan ion ni, kalaulah kita ada satu atom jumpa dengan satu atom yang lain, so dia membentuk ikatan kat sini. Dan atom ni saya nak bagi tahu, kalaulah kita ada atom logam berjumpa dengan atom bukan logam, saya tulis sebagai BL bukan logam, maka ikatan yang terbentuk kat sini nama dia adalah ikatan ion ataupun ionic bond. Macam tu. Jadi nak tahu ciri-ciri ataupun benda ikatan ion ni, dia adalah ikatan yang terbentuk di antara atom logam dan juga atom bukan logam. Itulah dia ikatan ion. Boleh faham sampai sini? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak kenal dalam soalan, bila kita tengok dia punya keyword. Apakah keyword yang menunjukkan benda tu adalah ikatan ion? Keyword bagi ikatan ion ialah bila kita nampak ada perkataan pemindahan elektron. Bila sebut je pemindahan elektron, nak kena faham dekat sini. Dalam bahasa Inggeris, dia ialah transferring of electron. Okey, bila kita sebut je pemindahan elektron ataupun transferring of electron, maksudnya macam mana elektron tu bergerak. Macam mana? Macam mana cara dia membentuk ikatan? Melalui pemindahan elektron. Jadi bila sebut pemindahan elektron ni, kalau saya nak introduce dekat awak satu terms yang saya pakai dekat dalam kelas, namanya ialah AC Don. Begitu. Bukan AC Mizal, dia adalah AC Don. So AC Don ni stand for apa? AC ni maksudnya accept. Dalam bahasa Melayu, accept ni adalah terima. Sementara don ni adalah donate lah. Dalam bahasa Melayu, dia adalah derma atau melepaskan. Jadi macam mana cara elektron ni memindah? Memindah bahasa Melayu. Pemindahan elektron ni macam mana? Ada dua cara. Satu, dia derma elektron. Satu lagi, dia terima elektron. Terbalik. Satu terima elektron, satu lagi derma elektron. Boleh faham sampai sini?
Maksudnya bila sebut je pemindahan elektron, kalau awak terfikir, pemindahan elektron ni macam mana so? Inilah dia. Derma dan juga terima. Itulah pemindahan elektron. Okey, jadi kalau soalan tanya, apa maksud ikatan ion? Kita akan cakap ikatan ion ni ialah ikatan kimia melibatkan pemindahan elektron dari atom logam kepada atom bukan logam. Itu maksud kepada ikatan ion. Boleh faham sampai sini, Wak? Okay, settle. Sebelah sini. Okay, sekarang saya nak pergi pada sebelah kanan pula. Cerita untuk covalent. Tadi dah faham ion. Sekarang ni covalent pula. So, untuk ikatan covalent, benda yang sama. Kita nak tahu. Kalau tadi ion terbentuk antara logam dan juga bukan logam. Rasa-rasalah kalau ikatan covalent ni, dia terbentuk antara siapa dan siapa. Gitu. So, untuk ikatan covalent ni, dia terbentuk di antara atom bukan logam jumpa dengan atom bukan logam. Maka ikatan yang terbentuk dekat sini namanya ialah covalent. Boleh faham? Jadi, dekat sini saya akan tulis macam mana. Ikatan covalent ni, dia terbentuk di antara siapa? Antara atom bukan logam dan atom bukan logam. Dalam bahasa Inggeris, form between non-metal atom and also non-metal atom. Okay, so boleh beza tak? Yang ni logam bukan logam, yang ni bukan logam bukan logam. Maksudnya kalau bestie tadi, yang mana bestie? Bestie yang ni lah. Atom bukan logam jumpa atom bukan logam. Maksudnya ibaratnya ni adalah perempuan jumpa perempuan. Bestie, ikatan persahabatan. So dia adalah covalent. Tapi kalau perkahwinan, yang mana ni? Ni laki ayah jumpa dengan mak perempuan. So terbentuklah ikatan perkahwinan. Macam tu ibarat dia. Boleh faham Okay, dah terkeluar dah kat belakang tu. Okay, next. So, ni first time aku pakai benda ni. Jadi, bila first time ni, awak kena terima lah apa benda yang ada kat belakang tu. Okay. Ni bilik adik saya. Okay, jadi, kita nak pergi kepada keyword dia. Okay, so untuk keyword ni pula kelas, tengok kat sini. So, bila kita nak kenal, soalan tu adalah soalan ikatan covalent. Macam mana cara dia? So, keyword dia, kalau tadi ikatan ion, dia mengalami pemindahan elektron. Kalau covalent, dia mengalami ataupun melalui perkongsian elektron. Itu beza dia. Perkongsian elektron dalam bahasa Inggeris, dia ialah sharing of elektron. Okay, boleh faham kat sini? Maksudnya tu beza. Kalaulah ikatan ion transfer, kalau ikatan covalent sharing. Macam tu. Okay, jadi kalau soalan tanya apa maksud ikatan covalent ni, kita akan cakap macam mana? Kita akan cakap ikatan covalent ni, sekejap, salah setting. Nampak first time. Macam tu. Okay, ikatan covalent ni ialah apa? Ikatan covalent ni ialah ikatan kimia yang melibatkan perkongsian elektron di antara atom-atom bukan logam. Boleh faham? Dalam bahasa Inggeris, covalent bond is a chemical bond that involve sharing of electron between non-metal atoms. Itulah dia maksud ikatan logam. So, ini adalah perbezaan antara ion dan juga covalent. Sampai sini boleh faham ke? Okey, jom kita tengok contoh soalan melibatkan basic dalam ikatan ion dan juga covalent ni. Macam mana soalan dia? Okey, cuba tengok kat sini Saya ambil contoh soalan trial Selangor set 1 2023. So, dia kata terdapat banyak jenis ikatan kimia yang berbeza-beza wujud dalam bahan-bahan berbeza. Ikatan kimia mana terbentuk daripada pemindahan elektron? Dalam bahasa Inggeris, which chemical bond is formed from the transfer of electron. Jadi, benda yang kita nak tengok ialah kat sini keyword dia. Keyword dalam soalan ini disebut pasal pemindahan elektron ataupun transferring of electron. Tadi kan kita dah belajar
Bila sebut je pemindahan elektron, maksudnya ikatan apa? Pemindahan, dia adalah ikatan. Ya, ikatan ion jawapan dia. Begitu. Kalau sebut pasal ikatan kovalen, dia adalah melibatkan perkongsian yang ni. Kovalen, kongsi. Ingat macam tu. Okey, untuk datif dengan logam, nanti saya akan explain dalam next video. Okey, sampai sini boleh faham Okey, kita pergi contoh soalan kedua. Trial Johor Bahru. Apakah jenis ikatan kimia dalam natrium karbonat? Jadi dekat sini, kita tengok macam ni. Kita nak kena tahu ikatan apa, kena decide siapa bukan logam, siapa logam, awak nak kena tahu unsur-unsur tu. Jadi kalau kita tengok dekat sini kelas, kita dah belajar waktu form 4 dalam bab 3 dan juga bab 2, asas dalam kimia. So awak kena tahu, tengok kat sini. Natrium. Natrium ni nak kena decide, dia ni logam ke bukan logam Jadi natrium ni dia sebenarnya adalah logam. Macam tu. Macam mana nak tahu logam ataupun bukan logam? Jadi, benda yang berada dalam siri kereaktifan logam, SKL. Siapakah siri kereaktifan logam tu? Yang formula dia, kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Itu semua adalah logam. Kalau nak kahwin, siapakah kalau nak kahwin? K adalah kalium, Na adalah natrium, Ca adalah kalsium. Tu kalau nak kahwin. Ingat lagi tak siri tu kita belajar waktu sains lower form dulu, form 3. Okey, jadi ini adalah logam. Satu lagi tips adalah macam mana kita nak tahu logam ke bukan logam. Kalau benda cation, dia ialah biasanya logam. Begitu. Okey, contohnya kat sini. Natrium, cation. Karbonat. Karbonat kita belajar ion karbonat. Kan, ion karbonat dia punya charge macam mana? Kalau natrium dia adalah Na+. Kalau karbonat dia datang daripada CO3 2-. Ni form 4 kena hafal. Okay, daripada awal-awal kita belajar asas dalam kimia. Tengok saya punya previous video. So kalau karbonat kita nampak dia adalah anion kat sini. Okay, bila anion dia adalah bukan logam. Macam tu. Jadi kalau kita nampak ada logam bukan logam, maksudnya dia adalah ikatan ion. Jadi jawapannya ialah D, dadu. Boleh faham? Okey, dan soalan yang terakhir, kita tengok soalan trial negeri 9. Dia tanya dekat sini, apa maksud ikatan covalent? What is meant by covalent bond? So kita cari apa keyword tadi dalam ikatan covalent. Tengok satu-satu. A, ikatan terbentuk apabila atom-atom logam menyumbang elektron. Tu salah dia. Sebab apa? Sebab dia kata dalam yang pertama dia kata atom-atom logam. Covalent mana terlibat dengan logam. Yang kedua dia kata menyumbang. Menyumbang ni tadi siapa? Menyumbang tadi kan ikatan ion. Macam tu. Tapi ni pun still tak boleh nak menunjukkan ikatan ion punya maksud. Salah ni. A tak betul. Okay, so kita reject kat dia. B, ikatan yang terbentuk apabila atom-atom bukan logam berkongsi elektron untuk mencapai satu susunan elektron yang stabil. Okay, baca keyword dia. Macam betul. Okey, dia kata ikatan terbentuk apabila atom-atom bukan logam. Okey, ada keyword yang pertama. Yang kedua ada perkataan berkongsi elektron kat sini. Macam tu. Maksudnya ni jawapan dia. Okey, kita tengok C pula. Ikatan terbentuk apabila satu atom logam memindahkan satu elektron ke satu atom bukan logam. Ni adalah ikatan apa ni? Yang salahnya sebab ada perkataan atom logam. Nampak je atom logam bukan covalent dah tu. Memindahkan kepada atom bukan logam. Bukan covalent Dan D, melalui daya van der Waals yang lemah. Ni saya tak ada sebut pun tadi pasal daya van der Waals. Ini kita belajar nanti dalam sifat fizikal. Jadi dekat sini jawapan yang paling tepat adalah B, bola. Okey? Boleh faham? Jadi ini adalah asas dulu dalam ikatan kimia. So nanti dalam next video saya nak tunjukkan dekat awak macam mana kita nak jawab soalan yang banyak markah melibatkan ikatan ion dan juga ikatan covalent. Ada 3 benda yang awak nak kena faham kat sini. Saya bagi tahu tips dia adalah apa. Yang pertama adalah kelas tips dia ialah awak kena tahu macam mana nak buat magic table. Magic table ni untuk apa? Untuk kita buat formula kimia. Nanti saya akan ajar. Yang kedua adalah macam mana nak lukis. Soalan suka minta untuk kita lukis. Saya akan ajar dalam next video. Dan yang ketiga ialah macam mana nak buat ayat penerangan.
Okay, macam mana nak buat ayat pembentukan sebatian ion dan juga kovalent. Jadi 3 benda ni yang menyebabkan markah ikatan ion dan kovalent ni dia jadi banyak. Jadi dekat sinilah. So next video kita jumpa lagi, okay? So stay tune, boleh follow, like, komen dan share. Nanti kita akan jumpa dalam next video. Bye bye semua. Assalamualaikum.